Kita sekarang berada di suatu taman, satu-satunya taman yang masih dikekalkan di Madinah ini. Kenapa taman ini dikekalkan? Sebab dia mempunyai sejarah yang begitu hebat. Apa sejarahnya? Tempat ini diberi nama Saqifah Bani Sa'adah. Iaitulah tempat di mana sahabat-sahabat Nabi berkumpul. Sebaik sahaja Nabi wafat, sahabat berkumpul untuk memilih siapakah yang akan menjadi khalifah Islam, pengganti Nabi selepas daripada Nabi wafat. Dan jenazah Nabi tidak boleh diuruskan melainkan setelah selesai penggantinya, pemilihnya. Cerita dia begini, Nabi sakit lebih kurang 14 hari. Daripada 14 hari, 11 hari Rasulullah masih lagi pergi sembahyang berjemaah walaupun sakit. Sehinggalah dia bangun, rebah. Bangun, pengsang. Letak air, sedar, bangun nak pergi, rebah. Baru dia tak pergi. Masa tu, para sahabat sedang menunggu Rasulullah datang untuk menjadi imam. Tetapi Rasulullah tak datang. Lalu para sahabat pun suruh Sayyidina Umar menjadi imam. Apabila Sayyidina Umar nak naik saja daripada jauh, Rasulullah tanya, di mana Abu Bakar? Jadi orang ramai pun mencari Abu Bakar, sehingga Abu Bakar datang untuk menjadi imam. Rupa-rupanya Rasulullah nak bagi isyarat. Apabila dia tak ada, yang ganti imamnya, imam sembahyangnya ialah Abu Bakar. Jadi kalau Abu Bakar, kamu reda Abu Bakar sebagai imam di dalam solat, kenapa kamu tidak reda Abu Bakar sebagai imam di dalam pentadbiran dan pemerintahan kamu? Setelah Rasulullah sakit 14 hari, pada hari terakhir Rasulullah SAW sakit, Rasulullah segar. Hari terakhir segar, sehat. Jadi apabila para sahabat sedang bersembahyang, Rasulullah pun tarik langsir dan Rasulullah senyum melihat para sahabat sedang bersembahyang. Hampir-hampir para sahabat terbatal sembahyang kerana melihat kepada Nabi SAW dan gembira Rasulullah sehat. Rupa-rupanya sehatnya Rasulullah itu adalah untuk kali terakhir. Biasanya macam itulah, sakit berat, kemudian sehat. Lepas sehat sekejap, mati. Jangan pula kita pergi ziarah member-member dah 15 hari kat hospital HSI, kita pergi tengok dia segar. Kita pun cakap, kawan saya sebelah rumah dulu begini macam awak. 3 bulan sakit lepas tu segar, molek-molek ada esok mati. Bukan semestinya begitu, tapi ghalibnya begitu. Rasulullah pun sakit. Rasulullah pun panggil Hasan dan Husain. Rasulullah panggil Fatimah Az-Zahra. Lalu Rasulullah kata, ya Fatimah, telah pun diwahyukan kepadaku, tak berapa lama lagi aku akan wafat. Itu yang Fatimah menangis. Ya Fatimah, jangan engkau menangis. Engkaulah orang yang pertama di kalangan kaum keluargaku yang akan mengikut jejak langkahku. Memang betul, selepas 6 bulan Rasulullah wafat, wafatnya Fatimah. Lepas tu Fatimah menangis lagi, menangis. Ya Fatimah, jangan engkau menangis. Engkau adalah penghulu wanita di dalam syurga. Gembira Fatimah. Lepas tu tengok Nabi nak wafat, maka dia menangis pula. Menangis. Ya Fatimah, jangan engkau menangis. Engkaulah orang yang kedua masuk syurga. Lalu Fatimah tanya, ya Rasulullah, siapa orang yang pertama? Rasulullah kata, kamu pergi jumpa Fulanah bin Fulan. Jadi orang tersebut ialah wanita yang taat kepada suaminya. Merupakan dia orang yang pertama masuk syurga sebab dia yang tarik kenderaan yang dinaiki oleh Fatimah. Sekejap lagi ada orang ketuk pintu. Fatimah pun bangkit pergi buka pintu. Siapa kamu? Dia kata, aku nak jumpa Muhammad. Fatimah kata, tak boleh, dia sedang sakit, kamu datang kemudian. Dia datang balik jumpa Nabi. Nabi tanya, ada orang datang? Ya, orang tu datang nak jumpa, tapi aku kata datang kemudian. Ya Fatimah, itulah sebenarnya malaikat Israel yang datang untuk mencabut nyawaku. Menangis lagi. Rasulullah pun kucuk cium Hasan dan Husain. Kemudian Rasulullah berada dalam keadaan nazak.
Fatimah tengok Rasulullah dalam keadaan nazak itu, dia berdoa, ya Allah, biarlah segala kesusahan dan kepayahan itu dirasai oleh dia. Tapi Rasulullah kata, ya Fatimah, tidak ada kesakitan lagi kepada ayahmu selepas daripada hari ini. Tidak ada kesakitan lagi. Dalam keadaan nazak itu Rasulullah kata, ya Fatimah, sakitnya kesan racun yang aku minum ketika di Khaybar dahulu. Ketika Rasulullah serang Khaybar, datang seorang wanita Yahudi, tanya sahabat, dalam seekor kambing, bahagian mana yang Rasulullah paling suka? Sahabat kata Rasulullah paling suka bahagian paha. Dia letakkan lagi banyak racun tempat itu. Tempat lain letak sedikit. Apabila Rasulullah nak makan, Rasulullah panggil dua orang sahabat tu makan terus telan. Tapi Rasulullah baru saja nak telan makan sampai diwahyukan kepada dia, dia buang balik. Tapi kesan racun itu dirasai ketika Rasulullah nak wafat. Inilah jahatnya Yahudi dalam usaha mereka membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi genap umur Nabi 63 tahun 4 hari, Rasulullah menghembuskan nafasnya yang terakhir di bilik Aisyah di bawah Qubbatul Khadra sekarang. Maka tersebarlah berita mengatakan Rasulullah sudah wafat. Tetapi para sahabat tidak boleh menerima hakikat bahawa Rasulullah sudah wafat. Sayyidina Umar bin Al-Khattab menghunuskan pedangnya. Siapa yang cakap Muhammad sudah wafat, aku akan pancung dia. Aku akan bunuh dia. Nabi Muhammad tidak mati. Nabi Muhammad adalah seperti Nabi Musa pergi bermunajat dengan Allah selama 40 hari. Kemudian kembali semula menemui kaumnya. Pada ketika itu Abu Bakar tidak ada di Madinah. Abu Bakar berada di luar daripada Madinah. Abu Bakar cepat-cepat balik. Kemudian masuk dalam bilik Aisyah. Dia buka penutup muka Nabi. Dia tengok Rasulullah sudah wafat. Lalu dia istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah sudah wafat. Lalu dia tutup muka Rasulullah. Lalu Abu Bakar pun naik di atas mimbar. Abu Bakar panggil penduduk Madinah. Abu Bakar kata, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Sesiapa yang sembah Nabi Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad sudah wafat. Wa man kana ya'budullah, sesiapa yang sembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Sesungguhnya Allah itu hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Lalu Rasulullah pun, Abu Bakar pun baca ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw kutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala akibai falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wa ma Muhammadun, tidaklah Nabi Muhammad itu illa rasulun, kecuali seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, seperti mana nabi-nabi sebelum daripada ini. Apa immata, apakah jika sekiranya Nabi Muhammad itu mati, au kutilan, ataupun dibunuh, in qalabtum ala a'qabikum, tengkok-tengkok kamu akan berpaling, kamu akan jadi murtad. Wa man yanqalib ala akibai, siapa yang tengkok dia berpaling, falan yadurrallahu syai'a, dia tidak boleh memberi mudarat kepada Allah sedikit pun. Di antara sahabat yang tak boleh terima hakikat kewafatan Nabi ialah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah menangis tiap-tiap hari berbulan-bulan lamanya di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah baca saja ayat tersebut, tahulah para sahabat bahawa Rasulullah benar-benar sudah wafat. Menangis seluruh penduduk Madinah meratapi kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas Nabi dikebumikan, Bilal menangis di kuburnya sehingga tidak boleh menguruskan dirinya. Akhirnya Bilal bin Rabah minta izin daripada Khalifah Islam Abu Bakar untuk keluar daripada bumi Madinah bagi mengobati dirinya. Dia pergi ke mana? Dia pergi ke negeri Syam, berdakwah negeri Syam, beranak pinak di negeri Syam.
beberapa lama di sana. Sehinggalah pada suatu malam Nabi datang di dalam mimpinya. Wahai Bilal, amat keras hatimu. Wahai Bilal, sungguh keras hatimu. Sudah lama engkau tidak menziarahiku. Bangun daripada tidur, Bilal menceritakan kepada kaum keluarganya. Kaum keluarganya menasihatkan Bilal supaya cepat-cepat pergi menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilal pun mencapai makanan, terus dia berjalan kaki daripada Syria berbulan-bulan lamanya, dan dia tidak berhenti di mana-mana melainkan untuk makan dan solat. Dia meneruskan perjalanan sehingga sampai di Masjid Bilal sekarang. Di situlah dia berselubung, dia menangis. Orang ramai hairan, siapa yang menangis ini? Lalu dibuka penutup kain. Alangkah terkejutnya mereka, yang menangis itu Bilal bin Rabah. Lalu dimandikan, diberi persalinan, lalu dibawa Bilal ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilal menangis di kubur Nabi, menangis sehingga datang para sahabat. Ya Bilal, alang-alang kamu sudah berada di sini, minta tolong azan. Kami dah lama tak dengar suara kamu. Bilal kata, tak boleh, aku tak boleh. Kejap lagi datang khalifah. Ya Bilal, minta tolong azan. Kami dah lama tak dengar suara kamu. Bilal kata, tak boleh, aku tak boleh. Sekejap lagi datang siapa? Sekejap lagi datang Hasan dan Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan dan Husain kata, Pak Cik, minta tolong azan. Kami dah lama tak dengar suara Pak Cik. Kami rindu suara Pak Cik. Minta tolong azan. Bilal kata, aku mahu menolak permintaan Hasan dan Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi aku takut di hari akhirat nanti, apabila aku meminta sesuatu dengan Nabi, Nabi akan menolak permintaanku. Sebab itu aku terpaksa bersetuju untuk azan. Lalu Bilal pun naik di atas mimbar. Bilal pun melaungkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan. Sebaik saja dia sebut ashhadu anna Muhammadan, dia nampak Rasulullah datang. Dia nampak kehidupan dia bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak boleh lagi meneruskan azannya. Terus bila jatuh dan pingsan. Selepas dia bangun daripada pingsan, dia menangis lagi di kubur Nabi, menangis. Sehingga akhirnya dia minta izin sekali lagi untuk keluar daripada bumi Madinah. Dia pergi ke mana? Dia pergi ke Jordan, berdakwah di Jordan. Akhirnya Bilal bin Rabah meninggal dunia di Jordan. Baru-baru ini Ustaz bawa jemaah pergi ke Baitul Maqdis, singgah di Jordan, di kubur Bilal bin Rabah, dikelilingi oleh jemaah. Maka Ustaz menceritakan cerita ini, riwayat ini, sejarah kasih dan sayangnya Bilal bin Rabah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesemua jemaah menangis menghayati kisah bagaimana Bilal bin Rabah menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah dia tempat pemilihan Abu Bakar As-Siddiq yang dipanggil Sakifah Bani Sa'adah. Dan kita bertuah pada hari ini sebenarnya. Selalunya museum tutup pada hari Jumaat, tapi hari ini buka. Selalunya taman ini ditutup, tapi pada hari ini dibuka untuk memberi ruang kepada kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.